Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia saudara muslim majlis Ustaz Azman, yang dihormati sahabat saya yang pertama Ustaz Aizal Mas'ud, usia program seminar mencintai sahabat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk sama-sama kita membincangkan satu topik berkenaan dengan pegangan kita sunnah wal jamaah, aksi kepada pegangan kita iaitu ajaran ahli sunnah wal jamaah, iaitu berkenaan dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Dan insyaAllah pada pagi ini, sebagaimana yang tuan-puan sedia maklum, saya akan membincangkan berkenaan dengan kedudukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cerminan kepada ajaran Islam, sebagai neraca untuk menentukan sama ada kita benar-benar berada di atas landasan ajaran Islam yang sebenar atau sebaliknya. Ini kerana sahabat-sahabat radhiyallahu anhu adalah merupakan contoh teladan di dalam menentukan perjalanan hidup beragama kita. Jadi di tangan tuan-puan terdapat nota sekali ringkas yang saya sediakan berkenaan dengan perbincangan berkenaan dengan sahabat sebagai cerminan ajaran Islam. Sebelum membincangkan berkenaan dengan sahabat terlebih dahulu, saya sebagai mukaddimah menyebutkan tentang kedudukan pembawa agama yang terakhir ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi terakhir, di mana selepas daripada baginda tidak akan ada lagi nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kenabian, nubuwah dan risalah, kenabian dan kerasulan sudah pun berakhir dengan wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu baginda telah meninggalkan ajaran yang lengkap kepada kita, yang mana kita tidak lagi memerlukan kepada ajaran yang lain untuk dijadikan sebagai panduan dan rujukan supaya tidak lagi daripada landasan yang lurus, landasan yang sebenar. Sebagaimana peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu, aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redhakan Islam sebagai agama untuk kamu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Imam Ibn Abi Shaybah dan lain-lain, Ayyuhan nas, innahu laysa min syai'in yuqarribukum min al-jannah wa yub'idukum min an-nar illa qad amartukum bihi, wa laysa syai'un yuqarribukum min an-nar wa yub'idukum min al-jannah illa qad nahaytukum anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menghampirkan kamu kepada syurga dan menjauhkan kamu dari neraka kecuali aku telah perintahkan kamu melakukannya, dan tidak ada sesuatu pun yang menghampirkan kamu kepada neraka dan menjauhkan kamu dari syurga kecuali aku telah larang kamu daripadanya.
Jadi di dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya segala perkara sama ada yang boleh membawa seseorang ke syurga atau ke neraka, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ajaran Islam ini telah lengkap. Dan juga sebagaimana hadis bila mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada baginda tentang apa yang disebutkan oleh ahli kitab, oleh pendeta-pendeta Yahudi, dan menyatakan keinginan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil sebahagian daripada apa yang dibawa oleh pendeta Yahudi itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amutahawwikuna antum kama tahawwakatil yahud wan nasara, laqad jitukum biha bayda'a naqiyatan walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau kebingungan, yaitu tidak ada panduan, wahai Umar, sebagaimana Yahudi dan Nasara kebingungan, tidak ada panduan. Sesungguhnya aku telah bawakan kepada kamu agama yang terang benderang lagi suci, yang mana kalaulah Musa hidup tidak ada ruang kecuali mengikuti. Jadi itu sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada banyak lagi ayat-ayat dan hadis baginda yang menunjukkan bahawasanya agama ini telah pun sempurna sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi sebenarnya ayat-ayat Al-Quran, seperti di dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun." Kami tidak tinggalkan suatu pun di dalam kitab Al-Quran ini, kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka dan sebagainya. Jadi saya tidak berpanjangkan berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang menunjukkan bahawasanya agama ini telah pun sempurna sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila mana kesempurnaan di dalam beragama ini telah pun berlaku dengan kebangkitan dan juga selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda mengingatkan juga tentang sumber utama yang mesti dijadikan panduan untuk seseorang itu mendapat kejayaan di dalam kehidupan ini, yaitu sebagaimana yang disebutkan, yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda baginda yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyih." Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu sama sekali tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Jadi secara ringkasnya sebagai mukadimah, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sempurna dan sumber rujukan utama adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ijma' dan qiyas, dia mesti menepati kedua-dua sumber utama tersebut. Mana ijma' tidak boleh bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, dan qiyas itu mesti menepati mana maqis alaih dia, tempat yang dikiaskan, tempat sandaran untuk dikiaskan, yaitu Al-Quran dan hadis. Mana mesti menepati Al-Quran dan hadis. Baik. Jadi itu dua sumber rujukan yang mana kita semua sudah maklum, kita semua sudah tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan terakhir, rasul terakhir, tidak ada lagi selepas baginda. Bila ada orang mengaku sebagai nabi, kita marah, kita kata tak betul, sesat, kita tahu. Dan kita juga tahu rujukan utama Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang dakwah ada kitab lain lagi, buku hijau Gaddafi, kita tahu. Begitu juga apa-apa
kedudukan yang lain selain daripada Al-Quran dan hadis, maka kita tolak. Itu sudah maklum di sisi kita. Tetapi di kalangan kita ada yang terlepas pandang. Terlepas pandang tentang generasi pertama yang benar-benar menepati Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lupa kepada generasi pertama selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada generasi pertama umat ini yang benar-benar menepati kehendak Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di kalangan kita, umat Melayu ini khususnya, begitu juga bangsa-bangsa yang lain yang beragama Islam, mudah kerana lupa dengan perkara tersebut, mudah untuk diselewengkan berkenaan dengan perkara tersebut, berkenaan dengan generasi tersebut, yang mana natijahnya, kesannya menyebabkan kepercayaan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuka. Akhir sekali tolak hadis dan sampai kepada mereka tolak Al-Quran. Kerana apa? Kerana generasi pertama umat ini yang benar-benar berpegang kepada Al-Quran dan hadis sudah dirobohkan. Kenapa begitu? Kerana kita tidak begitu mengetahui tentang kedudukan generasi tersebut, bahawasanya mereka adalah golongan yang benar-benar mempraktikkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkenaan dengan generasi sahabat. Kalau kita dengar orang kata Quran tak betul, kita marah. Kita marah, kita sanggup mati. Begitu juga kalau kita dengar anti hadis, orang kata hadis ni tak betul. Bahkan orang yang cuba untuk menjelaskan kedudukan sesuatu hadis sebagai dhaif atau maudhu', lemah atau palsu, orang cuba nak menjelaskan perkara itu dengan ilmiah, kita tolak. Kita kata, buat-buat ni tak ada pakar ni. Sampai kepada pekat itu. Kenapa? Kerana sentimen cintakan nak berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila orang kritik sahabat, generasi pertama umat yang benar-benar mempraktikkan Al-Quran dan hadis, bila orang kritik sahabat, ada di kalangan kita yang kata, apa salahnya? Dia bukannya maksum. Apa salah? Mungkin dia ada salah, mungkin dia buat silap. Memang dia ada buat silap, dan macam-macam lagi. Dan macam-macam lagi. Sehingga ada di kalangan kita yang terpelajar, pensyarah, ada yang kata, apa salahnya kalau kafir sahabat? Dia pun manusia biasa juga. Sampai mereka itu. Sedangkan mereka tidak sedar penolakan terhadap sahabat, kritikan terhadap sahabat akan membawa kepada keraguan terhadap Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sebabnya ialah kerana Al-Quran dan hadis menunjukkan bahawasanya sahabat-sahabat adalah merupakan cerminan neraca untuk menentukan kebenaran agama umat kemudian, generasi kemudian. Dan itulah saya sebutkan di dalam nota ringkas ini, nomor 1 itu, sahabat sebagai cerminan kebenaran generasi kemudian. Saya sebutkan di samping sandaran Al-Quran dan hadis, Nabi SAW juga meninggalkan generasi contoh yang mesti dijadikan panduan, ikutan dan neraca kebenaran agama, neraca kebenaran untuk menentukan kebenaran agama yang dibawa